Ada seorang jemaah umrah, bila kita bawa dia pergi umrah, bila lepas waktu makan, dia duduk susun ubat banyak ni atas meja, dia susun macam farmasi bergerak dah. Tengok dia banyak ubat. Kita tengok dia nak makan ubat sebelas-belas puluh biji, kita tengok stres. Kita makan, kita tengok stres. Bila pergi kat dia, saya tanya Pak Long, orang kena panggil Pak Long lah, kita Pakcik sakit apa banyak nak makan ubat? Dia tengok saya duk kelipuk biji mata. Dia kata, Ustaz, jangan tanya saya sakit apa. Ustaz tanya penyakit apa tak ada kat saya. Kita dengar jawapan dia tu, dia Pak Long ni terror semua. Kalau dalam sistem kita panggil ni kebat kan, kemahiran berfikir arah tinggi. Dia kata, Ustaz jangan tanya dia sakit apa. Lain itu Ustaz tanyalah penyakit apa tak ada kat dia. Nak abang kata semua jenis penyakit ada dah. Dia kata, Ustaz saya umur 30 tahun lebih dah ada penyakit jantung. Zaman saya tahun 70-an, kalau umur 30 lebih ada penyakit jantung ni kira cak ayam lah, kira koman lah. Dia kata dalam duk kena jantung tu, kolesterol saya pula dah tinggi. Bukan dekat kolesterol tinggi, darah pun tinggi. Dalam keadaan duk makan ubat, saya Ustaz kena kencing manis. Dalam keadaan kena kencing manis, duk makan ubat bertahun-tahun dalam keadaan jumlah yang tinggi. Dia kena pula dah buah pinggang. Dan dia kata hari ni setiap minggu sekurang-kurangnya 2 ke 3 kali nak kena pergi dialisis. Cuma dia kata apalah, dia kata Alhamdulillah, terkejut kita dengar. Dia kata ni dengan semua penyakit yang bukan 3-4 rangkai, berangkai-rangkai dah ni, dia kata bukan takat sikit, banyak lah saya kena. Dia kata apa? Alhamdulillah. Saya kata sebab apa? Dia kata, Ustaz, bila Allah bagi tanda-tanda penyakit banyak ni Ustaz, Allah bagi peringatan tubuh badan saya sedar kemampuan saya boleh pergi takat mana. Dan dia kata saya tak berani dah nak buat benda-benda yang merepek, benda yang merapu. Kalau anak-anak ajak kata, Abah, jom Abah hujung tahun ni lepas raya, ingat kami nak bawa berjalan Abah, nak pergi Krabi. Oh, dia kata, Ustaz, saya dengar tempat-tempat macam ni bukan tak mau pergi, teringin nak pergi. Siapa tak mau pergi tengok pantai-pantai cantik, tapi duk fikir tu dekat pantai tu bewak kabut duk baring dengan pakai spender saja. Kalau pergi memang tengok, terus duk kata siapa dia lah. Dia kata saya jadi beringat, tak mau dah pergi tempat-tempat tu, walaupun keinginan hati tu nak. Ni kalau kita yang mai hari ni, nah, jawatan kuasa kita buat perbincangan, insya-Allah lepas raya ni, duk ingatlah kita nak buat lawatan ataupun kita nak buat cutian pergi mana-mana. Semua ni jabatan kita semua kita pakat pergi. Baik, pilihan pertama, planningnya kita nak pergi Fatani, kita nak pergi ziarah pondok-pondok di sana. Tu pilihan pertama. Baik, pilihan kedua, kita akan pergi di Krabi, pergi tengok pulau-pulau memang cantik gila punya tuan. Baik tuan-tuan, lah ni kita kena buat keputusan ni, lah ni kena buat keputusan. Tuan-tuan nak pergi yang mana? Berapa ramai nak pergi pilihan satu tadi? Kira pergi pondok-pondok, tengok cara orang belajar 5-6 pondok, lepas tu balik. Yang kedua, kita pergi Krabi, mandi-mandi sikit, kita sewa hotel, lepas tu ada buat BBQ apa semua. Pergi pondok tak buat BBQ lah, pergi tengok ziarah saja. Okey, baik, pilihan pertama berapa ramai nak pergi? Jangan murung ni bulan Ramadan ni. Ada buah tak ni? Kalau buah tak nak sajih tu ni. Kan wakil. Tak ada wakil JKA. Hak Krabi ramai Krabi. Kira dia tu Ustaz tak payah duk fikir, tu senang buat keputusan. Dia kata tuan-tuan, kalau saya apa kalau kita nak pi yang seronok, yang datangkan kepada seronok kita nak pi. Kalau pi tu Allah nampak poyo gila pi ziarah pondok-pondok. Okey, ni cara mereka belajar, ni tempat tidur mereka. Allah dia kata ni duk biasa dah Ustaz. Kalau boleh nak pergi nombor 2 tu Ustaz, jarang-jarang boleh pergi. Dia kata apabila Allah datangkan penyakit banyak dah, Allah tak berani lah nak buat benda merepek. Maka benarlah apa yang disebut oleh ulama. Ulama kata apa? Manusia ni mula mencari Allah dengan beberapa keadaan. Yang pertama ketika manusia tu sakit. Yang kedua ketika manusia tu susah. Dalil sakit di mana? Tuan-tuan dengan saya duduk dalam surau pada petang ni. Tara kita nak tunggu 9 lohor, mungkin 1.40 kita nak berhenti semayang apa semua. Habis daripada kita berhenti kuliah 1.40. Maksudnya lebih kurang lagi 30 minit lebih. Yang mai hari ni ada yang umur 40, 50, 60 campur belakang ni. Average mungkin kita abang 45 tahun lah semua. Kalau kata yang umur 50 dekat-dekat nak pencen dekat 60 ni, bila duduk sejam ni sakit lah lutut, pinggang apa semua. Dia akan berasa juga kok mana pun. Sat lagi dalam keadaan kalau kita dah habis kuliah nak bangun nak semayang Zuhur sat lagi, dalam keadaan bila sakit lutut, sakit aurat, sakit paha ni, biasanya mulut akan sebut nama apa? Nama Allah. Dalam kaedah sains dipanggil apa? Unconscious mind. Minda separa sedar.
Cuba banding dengan anak-anak muda yang mungkin duduk kiri dengan kanan kita, yang kita tengok 20-an, mungkin saya mungkin awal 30-an, agak-agak dalam keadaan tak sakit apa ni, mulut sebut nama Allah. Jangan duk tengok hari ni lah pakat berlakon belakang lagi. Lusa semayang Jumaat, okey kita semayang, pilih duduk sebelah budak-budak muda. Cuba tengok, satgi nak habis khutbah dia bangun dia sebut nama Allah, insya-Allah tak sebut sebab tak sakit. Tapi kita yang sakit secara tidak langsung, ni reflection diri kita automatik, dia akan sebut Allah Allah Allah, tak nak adjust alignment kaki bagi elok tu. Tak nak apa betul bagi elok duduk Allah Allah Allah, tak nak apa betul. Jaranglah kita tengok orang sakit bangun sebut Firaun ke Haman ke Qarun. Kalau sebut tu jahat sungguh tuan-tuan. Tu ni nama kaedah dia apa? Manusia ketika dia susah, dia automatik cari Allah. Manusia ketika diuji, dia akan automatik melihat kepada siapa yang menciptakan dia.